A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, so kita hari ni nak belajar topik yang seterusnya iaitu topik penakulan logik. Okey, penakulan logik ni ada dekat tingkatan 4 lah. Okey, tingkatan 4 bab 3. Jadi kita buat ulang kaji semula untuk topik matematik ni. Siapa yang tak tahu nak jawab awak boleh belajar sebab tajuk penakulan logik ni dia banyak cerita pasal konsep matematik. Okey. Jadi awak tak tahu, saya tahu awak ramai yang tak tahu konsep matematik. Okey. Contohnya macam kalau saya tanya, awak tahu tak apa itu nombor genap? Jadi semua benda ni ini adalah konsep matematik. Okey, awak tahu tak apa itu nombor ganjil? Okey, lepas tu apa lagi? Um, Awak tahu tak apa apa yang dikatakan sebagai gandaan? Okey, apa yang dimaksudkan dengan apa ni? Perdana. Okey, perdana gandaan. Lepas tu kuasa dua sempurna. Okey. Dia ada banyak term-term yang awak tak selalu jumpa lah ataupun term-term yang mana sebut apa orang kata konsep matematik ni yang jarang digunakan. Tapi dalam topik ni dia sangat-sangat digunakan. Okey. Jadi hari ni kita nak belajarlah penakulan logik. Dia ada banyak. So nanti yang ni saya akan cover semua. Okey. So yang ni saya biar dulu tepi. Okay. So penakulan logik ni dia tak ada nota yang saya boleh bagi dekat awak. Tapi kita ada latihan lah untuk kita ajarkan kepada semua pelajar lah. Okay. So first, biasanya dalam penakulan logik ni, okay, dia akan berkait dengan topik penyataan. Okay. Penyataan lah. So penyataan ni dia dekat setiap soalan 1A. Kalau baca dekat sini dekat soalan 1 atau soalan berapa A pun, soalan yang first dia tanya pasal penyataan. Yang ini pun sama, soalan yang kedua pun dia tanya pasal penyataan. Soalan yang ketiga pun dia tanya pasal penyataan. Jadi semua soalan dia tanya pasal penyataan. Okey, untuk yang first lah. Okey. Bagi yang tak ada bahan, jangan risau. Bagi pelajar baru, saya akan postkan bahan ni ke rumah anda lah. Bagi belajar yang dah lama, awak boleh buka balik buku modul kecemerlangan akademik ni. Okey, topik penakulan logik. Okey, saya skip rangkaian sebab rangkaian tu terlalu susah untuk saya ajarkan. Jadi saya akan buat video lah untuk rangkaian dalam teori graf. Okey. Tapi untuk penakulan logik ni kita akan belajar online lah. So awak kena dengar betul-betul dan salin segala apa yang saya ajarkan. Okey. So buka je dekat topik penakulan logik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, soalan satu. Percubaan SPM Negeri Sembilan. Okey. Kalau tak kalau awak tak ada soalan ni, awak boleh screenshot lah soalan ni. Okay, right. So, kat sini, dia tanya soalan ni, nyatakan akas bagi penyataan berikut. Okey, sebelum kita buat apa-apa jawapan, kita belajar dulu. Kita ada belajar dalam tajuk ni, kita ada belajar 4 penyataan. Okey, kita ada belajar 4 penyataan. Okey, satu, nama dia adalah implikasi. Okey, nama dia adalah implikasi. Yang kedua nama dia akas. Okey, yang ketiga siapa tahu apa nama dia? Songsang. Okey. Yang keempat. Okey, kontrapositif. Ada 4 sahaja penyataan yang kamu belajar. Okey. Dekat sini empat-empat penyataan ni sentiasa menggunakan skema ayat. Okey, skema ayat kita panggil dia jika maka. Okey, kita sentiasa guna ayat skema jika maka. Okey, sini ada maka. Okey. Jadi dia punya skema ayat ni
Okey, bila awak dah tahu jika maka tu sentiasa guna untuk empat-empat pernyataan ni, jadi yang membezakan empat-empat ni adalah kedudukan ayat tersebut. Okey, kedudukan ayat dekat selepas perkataan jika ni. Contohnya kita ada jika P, P ni ayat tau. Okey, P ni adalah ayat, ayat satu. Okey, jika P maka Q. Okey. Jadi untuk akas, dia beza dia adalah dia terbalik. Jika Q maka P. Maksudnya ayat ayat tu dia tukar sahaja, dia tukar terbalik. Okey. Kalau songsang dia ambil yang sama P dengan Q, tetapi dia nafikan ayat tersebut. Okey, nafikan tu maksudnya dia songsangkan ayat tersebut. Dia katakan bahawa perkara itu tidak, okey, ataupun bukan. Bukan P atau bukan Q. Dia terbalikkan pernyataan tersebut. Dia songsangkan pernyataan tersebut. Tapi untuk kontrapositif, dia buat dua-dua. Dia buat terbalik huruf tersebut ataupun ayat tu dia terbalikkan dan dia nafikan juga ayat tu. Okey. Jadi kat sini saya tahu ramai yang tahu part ni, tetapi ramai yang tersalah faham macam mana nak buat soalan ni. Okey. So akas ni, okey, akas ni dia minta akas awak kena buat ikut ayat skema dia. Okey, ayat skema dia adalah jika Q maka P. Jadi sebelum jawab soalan, kita kena tahu dulu siapa P, siapa Q. Okey. So berbalik kepada soalan. Okey. So soalan ni dibagi kotak. Okey, dia bagi kotak. So awak tengok bahasa Melayu ni, kita ada jika, kita ada maka. Jadi di sini awak boleh tentukan nilai P dengan nilai Q ataupun siapa P, siapa Q. Okey, so awak tahu P itu adalah dekat sini, depan. N lebih besar 10. Okey, so ini adalah P. So N lebih besar 7 ni adalah Q. Okey, so bila awak nak jawab akas, okey, awak jawab akas, akas ni adalah jika Q kan, terbalikkan ayat tersebut, tengok jawab apa, tengok apa formula dia ni. Jika Q maka P. Jadi kita ambil ayat Q tadi tu, kita letak jika N lebih besar daripada 7. Okey, kita terbalikkan ayat. Okey, maka P. So P dia adalah N lebih besar daripada 10. So ini adalah jawapan bagi akas. Okey, ini adalah jawapan bagi akas. Okey. So akas ni jangan ubah apa-apa, hanya terbalikkan ayat dia sahaja. Okey. Skema kekal. Okey, jika maka kekal. Itu cara kita menjawab soalan pernyataan. Okey. Baik. Sampai sini ada yang tak faham? Semua faham eh? Okey. Kalau faham, boleh type faham dekat ruang chat. Okey, baik. Sekarang ingat, kita baru je siap buat akas dia. Okey, ini kita dah nyatakan akas. Okey, dah selesai. Seterusnya, ada lagi soalan dia. Kadang-kadang budak-budak pelajar sekolah, dia tinggalkan soalan ni. Okey, so awak kena baca betul-betul soalan, dia ada arahan yang seterusnya. So, tentukan sama ada akas itu betul atau salah. Okey, benar atau palsu lah. Adakah ayat yang kita buat ni betul? So, kita tengok balik. Okey, so jika N lebih besar daripada 7, so mungkin kita boleh cakap N tu adalah 8, betul tak? Jadi maka N lebih besar daripada 10. Maksudnya N tu lebih besar daripada 11. Jadi adakah N sama dengan 8 tu dia tergolong dalam
N lebih besar daripada 10. Maksudnya 11, 12 dan seterusnya. Maksudnya kat sini kalau kira N lebih besar daripada 7. Maksudnya nombor dia boleh jadi 8, 9 dan seterusnya. Tapi nombor 8 dengan 9 ni tak ada pun dekat sini. Okey, tak ada pun dekat yang kedua tu. Maksudnya awak tak boleh cakap jika N lebih besar daripada 7 tu adalah N lebih besar daripada 10. Tak semestinya. Sebab N juga boleh kurang daripada 10. Sebab 8 tu kurang daripada 10, betul tak? Jadi kita boleh cakap jawapan ni adalah salah. Kalau kita cakap N lebih besar daripada 10, habis tu 8 tu siapa? Betul tak? 9 tu siapa? Jadi kat sini dah salah. Okey? So kita bila kita nak jawab jawapan ni, kita kena tengok dulu. Kita kena tengok dulu. N lebih besar daripada 7, kita test. Kita test dulu, uji dulu. Okey, uji dulu N lebih besar daripada 7 adalah 8 dan seterusnya. Okey, lepas tu yang ini pun awak kena test juga. Lebih besar daripada 10 maksudnya 11 dan ke atas. So nombor 8 9 ni siapa? Okey, so salah lah. Okey, so bila salah, okey bila salah awak kena jawab jawapan dia adalah palsu. Okey, jawapan dia adalah palsu. Okey, barulah awak dapat markah lagi satu. Okey, sebab dia ada dua markah. Kalau awak jawab akal sahaja dapat satu markah. So jawab kebenaran dia, dia adalah palsu lah. Okey, so kat sini macam mana awak nak tahu dia palsu? Jika N lebih besar daripada 7, kan? Maksudnya awak boleh cakap yang ini N boleh jadi 8. N sama dengan 8. So maksudnya N sepatutnya adalah kurang daripada 10. Sepatutnya macam itulah. Ini baru benar. Okey. Tapi kalau awak cakap N sama dengan 8, tapi N lebih besar daripada 10, ini palsu. Okey. Ini jawapan dia lah. Yang bukan jawapan, ni nota dia lah. Okey, nota dia. Okey. So benda ni awak kena macam mana nak cakap? Dalam soalan ni awak kena bermain dengan nombor. Okey. Baru awak boleh faham. Dia memang pening dia memang pening. Tapi sekali buat takkan faham lah. Dia kena buat berkali-kali. Okey. Baik. Ini soalan 1A. Okey, ini soalan 1A. So awak dah boleh faham macam mana nak membentukkan akas. Okey, akas tu terbalikkan sahaja. Alright. So saya proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey. Okey. Hmm, soalan ni senang cerita kan. Saya nak kalau boleh semua orang skor untuk soalan yang melibatkan premis dengan kesimpulan. Sebab dalam matematik, soalan premis dengan kesimpulan ni adalah soalan bonus. Okey, soalan bonus. Kenapa bonus? Okey. Alright, ni saya nak awak buat catatan sikit. Um, kita ada nota dalam buku teks. Okey. Kita ada tiga bentuk. Kita ada tiga bentuk lah. So bentuk yang pertama, kita guna istilah yang sama macam tadi tau. Kita guna bentuk yang sama macam tadi. Uh, Premis satu ataupun saya tulis P1. P1 ni adalah premis satu lah. Okey. Um, Awak boleh conteng atau buat catatan. Kalau bentuk yang pertama, awak suka guna jika maka. Saya tahu awak suka guna jika maka. Okey. So saya pun gunalah bentuk satu jika maka. Jika maka. Okey. So bentuk satu ni adalah jika P maka Q. Okey. Sentiasa jawapan dia dalam bentuk macam ni. Okey. Premis 2 dengan kesimpulan. Biasanya awak akan letak jawapan P dengan Q sahaja. Tak perlu letak skema ayat. Hanya letakkan ayat yang tengah-tengah ni sahaja. Macam mana tu? Tak faham lagi kan? Tak apa.
Ini bentuk yang pertama. Awak salin dulu nota dia. Ini nota dia. Nota dia sangat ringkas. Okey, nota dia sangat ringkas. Okey, salinlah kat mana-mana buku ke, kertas ke. Okey, bentuk dua. Awak buat benda yang sama. Kita ada premis satu, premis dua dengan kesimpulan. Okey, bentuk dua. Kita ada jika maka juga. Awak suka jika maka kan? Ha, so, kita pun buat jika maka. Okey, sama juga. Jika P maka Q atas. Sama je. Tak ada beza. Okey, beza dia dekat bentuk dua ni adalah kalau atas dia jika P maka Q, premis dua kita ambil P, kesimpulan kita ambil Q kan. Tapi untuk bentuk kedua ni dia terbalik. Kita letak um, kontrapositif terus. Okey, kita letak negatif Q dengan negatif P. Dia tak boleh kalau awak letak Q dengan P sahaja. Salah. Okey, awak kena letak negatif Q, negatif P. Ataupun kalau awak tak faham yang ini, awak kena letak perkataan bukan Q, bukan P. Ini mungkin awak faham sikit lah. Okey? Maksudnya awak menafikan ayat Q tu dekat premis kedua. Dan untuk kesimpulan tu awak menafikan P. Nanti kita tengok macam mana nak buat benda ni. Okey, dan bentuk ketiga ni adalah benda yang paling susah nak ingat. Bentuk ketiga ni adalah benda yang awak tak nak buat. Benda yang paling jarang dilakukan oleh pelajar. Okey, awak gunakan perkataan semua atau sebilangan. Semua atau sebilangan P adalah Q. Memang jarang sangat pelajar guna benda ni. Lepas tu sini Q, sini P, sini Q. Dah, tu je. Silap. Uh, R adalah P, R adalah Q. Okey, macam itulah. Yang ini saya tak nak sentuh. Yang ini saya tak nak sentuh Okay, so ada tiga bentuk. Bentuk yang pelajar suka adalah bentuk satu. Okey, bentuk yang pelajar suka adalah bentuk satu sahaja. Bentuk dua tu mungkin pelajar suka, tapi dia confuse sikit dekat premis dua dengan kesimpulan. Okey, so ini awak salin. Salinlah kat mana-mana. Saya bagi awak 1 minit. Sebab benda ni akan diguna pakai untuk semua soalan yang macam ni. Okey, so dah salin. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Lengkapkan hujah berikut. Okey, lengkapkan hujah berikut. Dia bagi awak premis dua dengan kesimpulan. So, bila awak tengok premis satu ni kan, alah nak tulis apa lah dekat premis satu ni kan. Okey, ni paling senang lah. Premis satu ni awak tengok bentuk apa yang awak nak. Okey, bentuk apa yang awak nak. Mestilah awak nak bentuk satu atau bentuk dua, betul tak? So, kalau saya nak pilih, nak lebih selamat, saya akan pilih bentuk satu. Jadi, bila nak pilih bentuk satu, sediakan ayat skema dia iaitu jika maka. So di sini jika, sini maka. Okey. Jadi di sini awak nampak ada PQ kat sini. So awak salin je. Salin sahaja. 2 kuasa X tambah 3 sama dengan 64. Salin. Sebab ini P kan. So ni X sama dengan 3. Yang ini adalah Q. Okey.
So awak suka guna cara ni. So ambil yang tu. Dah siap. Dapat satu markah. Paling senang. Okey. Jangan tinggal Ini paling senang. Okey. So nota ni tolong salin nota ni. Sebab nota ni akan diguna pakai sehinggalah bila-bila masa soalan ni keluar. Okey. Sentiasa guna. Alright. So, okey. So dah siap. Saya padam jap yang ni. Saya ajar slow je tau. Sebab kalau laju nanti korang pening. Hmm. Hmm. Soalan 4 kan. Okay, baik. Alright. So, selesai untuk soalan yang pertama. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada Okay, saya proceed ke soalan kedua. Kalau ada nanti bagi tahu je. Kalau segan nanti check tepi kalau segan PM tepi. Okay, soalan dua. SBP. SBP Okay, tengok soalan ni susah ke senang. Mari kita lihat. Tentukan sama ada ayat berikut adalah penyataan atau bukan penyataan. So, maksudnya dia tak suruh pun awak selesaikan. Dia suruh awak bagi tahu dia ni adalah penyataan atau bukan penyataan. Okay. So, jawapan dia ada dua je. Sama ada awak jawab ini penyataan ataupun bukan penyataan. Okay. Keyword dia, keyword dia dekat sini soalan ni, awak kena lihat ada tak tanda sama. Okey, ada tak tanda sama? Okey. So kat sini ada tanda sama. Okey, minta maaf ni kabur Okey, kabur. Bila ada tanda sama, maksudnya dia cakap bahawa dia dah bagi jawapan bahawa di sini adalah sama dengan ini. Maksudnya dia dah bagi jawapan. Dia dah bagi jawapan. Walaupun awak tak tahu jawapan dia betul ke tak. Awak tak payah pun tahu jawapan dia betul ke tak. Kalau dia letak keyword kat sini awak catat jika ada simbol tanda sama. Simbol tanda sama. So automatic pernyataan. Pernyataan. Okay. Right. So di sini awak nampak ada tanda sama kan? So dia automatic dia jadi pernyataan. So jawapan dia terus jawapan dia pernyataan. Okay. Kalau soalan tu dia tak bagi awak tanda sama. Okay. Dia bagi awak macam ni. Contohnya dia tulis 3x dalam kurungan x tambah y. Itu je. Sampai situ je dia bagi. Lepas tu, apa yang korang kena buat dengan benda ni? Dia macam seolah-olah korang yang kena selesaikan. Kan? Korang yang kena buat pula. Macam tu. Lepas tu korang tertanya-tanya pula. Asal saya kena buat pula? Asal saya kena buat? Ha. So, asal saya kena buat, awak dah timbulkan persoalan. So, bila awak timbulkan persoalan, maka dia adalah soalan. Dia adalah soalan, maka dia bukan pernyataan. Dia adalah ayat soal, bukan ayat tanya. Bukan ayat pernyataan. Okay, ayat soal bukan pernyataan. Sebab awak dah timbulkan persoalan. Kenapa saya kena buat? Macam tu. So, bila keluar je satu statement ataupun macam ni lah, statement macam ni, tak ada simbol tanda sama. So, dia macam seolah-olah dia tanya awak. Apa jawapan dia? Macam tu lah. Okay. So, hati-hati dengan soalan. Okay. So, di sini jawapan akhir dia adalah pernyataan. Okay.
soalan yang A ni sentiasa je berkait dengan soalan pernyataan. Jadi, soalan A1 tu dah settle, soalan A2 pula. Okey, mari kita lihat. Gabungkan pernyataan lagi. P dan Q berikut dengan menggunakan perkataan dan. Okey, menggunakan perkataan dan. Seterusnya, tentukan sama ada pernyataan itu benar atau palsu. Okey, jadi di sini, okey, pernyataan P dia dekat atas. Okey, ni P, Q dia yang bawah. Okey, alright. So, awak kena gabungkan. Gabungkan menggunakan ayat skema. Tolong gunakan ayat skema. Okey, so ayat skema dia dah bagi uh, dan. Okey, ayat skema dia dah bagi dan. So, jangan guna jika maka. So, awak guna dan sahaja. Okey, awak tulis X tambah X tambah Y sama dengan 2XY. Lepas tu awak letak dan 1 kuasa kosong tambah 10 kuasa kosong. Ini sama dengan 2. Okey, di situlah. Alright. So, ini adalah ayat majmuk. Okey, ayat majmuk. Okey, soalannya ada 3 markah. So, yang ni kalau awak buat ayat majmuk, awak gabungkan menggunakan perkataan dan. So, awak just letak dan je lah. Okey, ayat 1 dan ayat 2. Okey. Tapi awak kena tahu kebenaran dia benar atau palsu. Okey. So, yang ini 1 markah. Okey. Kemudian awak kena kira ataupun selesaikan betul ke jawapan dia. Okey, maksudnya awak kena tahu dia punya jawapan ni betul ke salah. Okey. So, untuk dan ni dia bersifat tamak. Okey, dan ni bersifat tamak. Maksudnya dan ni kalau satu salah, satu buat salah, okey, kalau satu buat salah, semua dia tak terima. Semua dia buang. Okey, kalau dan dia bersifat tamak. So awak boleh tulis kat sini dan bersifat tamak. Kalau atau dia jenis orang yang suka bersyukur. Maksudnya kalau betul satu dia ambil lah. Kalau betul dua pun dia ambil. Ambil apa sebagai benar. Okey, contohnya kat sini kalau awak tengok um, benar benar biasanya akan jadi benar lah kan. Okey, kalau palsu palsu sama dengan palsu. Ini awak pernah dengar kat buku teks. Okey. Tapi kalau palsu benar ataupun benar palsu, apa jadi? Kan? Dia akan bergantung. Dia akan bergantung. Okey, dia akan bergantung. Kalau dan dia bersifat tamak, betul tak? Kalau dan bersifat tamak, maksudnya dia nak dua-dua betul baru jawapan dia benar. Kalau satu buat salah, dia akan buang semua. Dia akan jadi palsu. Kalau satu buat salah, satu lagi betul, jawapan dia akan salahkan juga. Kalau satu betul, satu salah, pun sama juga dia akan salahkan juga. So, dan ni bersifat tamak. Itu maksud dia. Tapi kalau atau ni baik hati, dia jenis yang bersyukur. Jadi kalau contohnya ada je jumpa benar, dia akan terima sahaja kenyataan. Kalau dia benar satu je pun sama, dia terima kenyataan. So di sini, okey, di sini, ni nota dia tahu. So di sini dia gunakan perkataan dan. So dan ni bersifat tamak. Kalau satu buat silap, maka jawapan dia palsu. So kita tengok yang first. X tambah X. X tambah X sama dengan 2X. Okey. 2X mana boleh tambah dengan Y? Sepatutnya 2X tambah Y lah, betul tak? Dia jadi asing. Okey. So jawapan dia dah kat sini dah salah. Okey. So bila dia kat sini dah salah, maksudnya seorang buat silap, jawapan dia akan jadi palsu.
Okey, awak dapatlah satu markah. So dekat sini dah siap. Okey, ni nota dia lah. Ada yang tak faham? Semua okey? Okey je kan? Cuma banyak sikit konsep-konsep matematik ni. Oops. Okey, soalan B. Oh, banyak juga soalan ni. Okey, soalan B. Baik, di sini. Soalan B dia tanya tuliskan satu implikasi. Implikasi tu, awak dah tahu dah implikasi tu dalam penyataan. Okey, penyataan kita ada belajar empat. Okey, yang ni tadi kita ada implikasi akar songsan dengan kontra positif. So, seperti biasa, ayat skema untuk implikasi adalah jika maka. So, di sini untuk B1 jawapan dia jika maka. Okey. So, di sini diberi anti jadian dengan akibat. Okey, siapa tahu anti jadian tu apa? Anti jadian tu uh, P ke Q? P kan? Sebab apa? Sebab dia punca. Contohnya kat sini punca. So akibat tu adalah kesan ataupun akibat lah. So maka, contohnya kalau saya bagi ayat, jika awak tak belajar maka awak tak berjaya. Contoh macam tu ayat dia. So dia ada punca dengan akibat. Okay, so anti jadian ni sentiasa punca. So bila punca, punca akan sentiasa duduk sebelah jika. Okay. Jika awak tak belajar, maka awak tak berjaya. Itu maksud dia lah. So dia ada urutan lah kat situ. So kat sini apa dia punya P? P dia adalah dekat sini. Punca kuasa M kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, sama dengan 5. So salin macam ni. Okay, sama dengan 5. Okay, maka M sama dengan 3. So ini namanya implikasi. Okay, untuk songsangan, apa yang awak kena ubah? Simbol kan? Betul tak? Sebab awak menafikan dia. Kalau awak nampak di sini ada tanda sama, maksudnya dia adalah perkataan ialah. So kalau ialah, lawannya adalah bukan. So bukan awak letakkan apa? Letakkan palang. Betul tak? Okay, so letakkan palang macam ni. Dia jadi tak sama dengan. Okay, so ni M tak sama dengan 3. Okay, itu maksudnya kita cakap atas tu sama dengan, bawah tu tak sama dengan. So kita menafikan tersebut ayat tu. Okay, itu kita panggil songsangan. Okay, boleh Senang je kan? Easy kan? Okay, sekejap Saya balik ke atas. Okay, next.
kita akan sambung soalan C. Okey, yang ini saya nak awak ingat balik apa yang saya ajar itu, tapi kita belajar lagi sekali. Okey, nota dia awak salin. Kita ada dua perkara yang awak boleh faham. Di sini kita ada belajar dua kesimpulan. Kesimpulan kita belajar, kita ada induktif. Satu lagi kita ada diduktif. Okey, nota dia ringkas sahaja. Untuk kesimpulan induktif, biasanya soalan dia kita akan ubahkan dari uh, daripada jawapan, okey, daripada jawapan tukar ke formula. Okey, untuk induktif ni dari jawapan tukar ke formula. Untuk diduktif pula dari formula kita cari jawapan. Dari formula kita cari jawapan. Cari ni lah jawapan. Okey, cari jawapan. Dah, tu je lah. Okey, paling ringkas lah dia punya nota. Okey, macam mana tu? Macam mana nak buat? Okey, kita tengok dulu soalan. Kita tengok soalan. Okey, soalan ni cakap dia nak buat satu kesimpulan secara induktif. So, bila dia nak induktif, maksudnya awak kena tengok kat nota ni, dari jawapan, tukar pergi jadi formula. So, jawapan tu bukan kita dapat jawapan, bukan kita yang cari jawapan. Tak. Jawapan tu memang dah dibagi. Jawapan tu yang ini, daripada soalan. Ini jawapan. So, kita nak tukarkan jawapan ni kepada formula. Formula tu yang kita nak. Okey, formula tu yang belah selain jawapan. So, jawapan ni tak nak. Awak kena padam jawapan ni. So, kita tak nak jawapan. So, kita nak formula. So, formula tu belah kanan. Okey, so sini jawapan, formula tu belah kanan. So, formula tu awak ambil balik. Okey, awak tengok daripada atas ke bawah. Awak tengok dekat sini. Dan awak sambil-sambil tu awak tengok. Okey, kita nampak ada kurungan. Kita tulis kurungan. Okey, apa yang sama kita tulis? Kurungan sama. Okey, kita tulis. Nombor 3, atas bawah semua sama. So, kita tulis nombor 3. Darab, semua darab. Atas bawah kita tulis darab. Okey, tapi nombor ni tak sama. Nombor ni tak sama. Bila tak sama, kita tulis nombor dia N. Betul tak? Nombor tak sama, kita letak N. Kemudian, sabar, ada lagi. Awak kena tengok. N ni nombor dia 1. Lepas tu 4. N sentiasa 1, 2, 3, 4. Macam mana boleh jadi 1 lompat menjadi 4? Sebab apa? Bukan tambah. Kuasa 2 kan? Okey, 1 kuasa 2 berapa? 1. 2 kuasa 2 berapa? 4. 3 kuasa 2 sama tak nombor ni? Okey, 4 kuasa 2 16. So, ini kita panggil dia sebagai kuasa 2 sempurna. Jadi, kena ingat tau, N kita ni sentiasa tak boleh lompat-lompat. N kita kena nombor berturutan. 1, 2, 3, 4. Kena nombor yang sebelah-sebelah. Baru betul. Jadi, disebabkan tu, kat sini awak nampak, nombor dekat sini dah jadi nombor berturutan. 1, 2, 3, 4. Baru awak boleh tulis sini N. Betul tak? So, bila dekat sini dah jadi N, siapa atas dia? Siapa atas dia? Nombor 2 kan? Yang terbang ni. Ni nombor 2, 2, 2, 2. Sama kan? So, bila sama, jadi awak tulis nombor 2 kat atas. Macam tu. Okey. Lepas tu awak letak tolak 5. Macam ni awak dapatlah 1 markah. Okey. Lepas tu awak nyatakan
N mestilah nombor yang sebelah-sebelah. Satu, dua, tiga, empat, dot, dot, dot. Okey, inilah formula dia. So, dapat dua markah. Okey, dah dah salin Okey, dah. Okey, alright. Kita dah berapa banyak soalan ni? Sekejap. Okey, saya teruskan soalan ni. Okey, baik. Tulis soalan nombor 3. Kalau yang tak sempat salin soalan tu, boleh screenshot soalan ni. Okey, soalan 3, percubaan SPM 2023 Negeri Perak. Okey, soalan yang pertama, A. Okey, tuliskan uh, dua implikasi. Tuliskan dua implikasi berdasarkan penyataan majmuk berikut. Okey, so di sini awak baca dulu. Okey, dalam kotak ni dia cakap suatu nombor ialah nombor perdana jika dan hanya jika nombor itu hanya boleh dibagi dengan satu dan nombor itu sendiri. Okey, kata kunci dia adalah jika dan hanya jika. Benda ni kita tak mau. Kita tak nak benda ni. Okey, kita tak suka benda ni. Sebab kita dah belajar ayat skema. Ayat skema kita adalah jika maka. Kenapa kita perlu guna jika dan hanya jika, betul tak? So kita tak nak benda ni, kita potong. Kita potong benda ni. So kita tukar dalam bentuk ayat skema kita, iaitu okey, kita ada dua implikasi. Kita ada jika maka, kita ada jika maka. Ada dua jawapan. So apa jawapan yang pertama kita? Jawapan pertama kita adalah kita tentukan siapa P, siapa Q. So P kita adalah yang depan ni. Okey, ini adalah depan kita. P. Okey. Q kita adalah yang belakang. Ni adalah Q. Salin sahaja. So, apa yang kita kena buat adalah jika suatu nombor ialah, ni salin je lah nombor perdana, okey, maka awak salin balik soalan tu. Nombor itu hanya boleh, ni tak muat lah, saya sama bawah, dibahagi dengan satu dan nombor itu sendiri. Ini jawapan pertama tau. Jawapan pertama dia. Jawapan kedua dia, sebab dia minta dua tau. Dia bukan minta satu, dia minta awak dua. Dua apa? Dua implikasi. So implikasi ni kalau dia minta dua, awak terbalikkan je lah. Kan? Terbalikkan je. Jika nombor itu hanya boleh dibahagi dengan satu. Oh, tak muat. Ni sini tadi. Dan nombor itu sendiri. Sorry lah tak muat. Maka
Oops. Okey, dah. Macam tu lah. So, apa kesimpulan yang awak boleh nampak dekat sini adalah apa yang saya buat tadi, saya terbalik-terbalikkan je ayat dia. Kan? Kalau perasan, jika P maka Q. Lepas tu jika Q maka P. Just saya buat implikasi dengan akas je. Itulah jawapan dia. Okey? Itulah jawapan dia. So, awak kena potong benda yang awak tak nak. Okey? Awak kena buang. Jika dan hanya jika tu awak tak nak. So, awak tak mau benda ni, awak buang. Okey, tu awak buatlah. Jika P maka Q, jika Q maka P. Okey, salin. Ni jawapan yang pertama. Okey, dah siap salin? Semua dah siap salin ke? Dah Saya assume semua dah salin. Saya teruskan dengan soalan yang kedua sebab saya tahu dah boleh buat dah semua ni. So kontrapositif ni adalah tengok nota tadi awak cakap kontrapositif ni awak kena terbalikkan Q dengan P tu, awak terbalikkan lepas tu awak letak penafian. Okay, so terbalikkan P dengan Q. So di sini dia bagi jika P maka Q kan. Okay, jika P maka Q, so awak terbalikkan dulu kontrapositif untuk yang kedua. Okay, kontrapositif dia adalah okay, jika Q dulu iaitu Y sama dengan 5 kan. Tapi awak kena buat songsangan. So awak letak sama dengan tu awak letak palang. Jika Y tak sama dengan 5 maka Y kuasa 3 tak sama dengan 125. Okey. Itu adalah kontrapositif. Okey. Jadi di sini awak kena faham soalan ni ada dua markah. Okey. Soalan ni ada dua markah. Yang ini tadi dua markah. Okey, ini satu markah. Yang ini satu markah. Lepas tu um, awak punya jawapan ni kontrapositif baru satu markah. Okey, awak perlu nyatakan benar atau palsu. Okey, sebab soalan ni dia cakap seterusnya tentukan nilai kebenaran. Okey, nilai kebenaran. So benar ke palsu? Okey, baik. So di sini jika Y tak sama dengan 5, okey, maka Y kuasa 3 tak sama dengan 125. Okey. So bila awak tak tahu jawapan dia, okey, awak ambil balik jawapan daripada yang asal. Okey. So asal ni
kalau jika Y kuasa 3 sama dengan 125, okey. Kalau Y kuasa 3 sama dengan 125, so kalau dia cakap Y sama dengan 5, maksudnya betul ke? Maksudnya betul ke untuk yang implikasi ni? Okey, maksudnya awak kena tengok yang asal dulu. Okey, tengok yang asal ni, yang asal. Okey, yang asal. Asal ni benar ke palsu? So kalau Y sama dengan 5, so kalau 5 kuasa 3 sama dengan 125, betul ke? So kalau Y sama dengan 5, so 5 kuasa 3, 5 kuasa 3 sama dengan 125. So kalau yang asal ni benar, okey, kalau yang asal ni benar, kena ingat kebenaran untuk implikasi sama dengan kebenaran untuk kontrapositif. Kebenaran untuk akas sama dengan kebenaran untuk songsangan. Kalau implikasi tu benar, maka kontrapositif tu juga adalah benar. Okey. Kalau implikasi tu benar, akas tu palsu. Okey. Faham Saya ulang balik Okey. Kalau ni saya buat star kat sini. Kalau implikasi awak benar, okey, maka kontrapositif pun benar. Dia mestilah jawapan dia sama, kebenaran dia dengan implikasi. Implikasi dengan kontrapositif. Tapi kalau awak tukarkan implikasi kepada akas, kalau implikasi tu awak benar, akas awak kemungkinan akan jadi palsu lah. Okey, dia bergantung kepada soalan. Kalau implikasi benar, so akas awak mungkin palsu. Okey, akas awak palsu. Jadi bila akas awak palsu, songsangan awak juga palsu. Sebab songsang sama dengan akas kebenaran dia. Okey, akas songsang dia sama dengan songsang. Akas sama dengan songsang. Macam itulah maksud dia. Okey, ini orang kata tips. Tips lah kalau awak tak tahu kebenaran dia. Okey, kalau awak tak tahu kebenaran kontrapositif. So bila awak tak tahu kebenaran kontrapositif, awak tengok balik kontrapositif sama dengan implikasi. So cari implikasi punya kebenaran. Okey, ini trik lah, trik. Kau kena tahu trik dia. So, kalau anda tahu implikasi dia benar, maka jawapan dia adalah benar. Sini awak kena tulis benar. Okey. Tapi last saya cakap, kalau awak betul-betul tak tahu dia benar ke palsu, tolonglah tulis palsu. Okey. Itu kita macam main gamble lah. Main, orang kata, teka je lah. Macam tu lah. Okey. Jangan tinggal kosong. Gamble lah, orang kata gamble. Jawab je lah palsu kalau awak tak tahu. Okey. Tapi bagi saya, yang ini jawapan dia benar. Ya, awak boleh ni lah. Salin dulu nota dia. Okey. Boleh saya teruskan? Kita ada lagi setengah jam. Boleh Okey. Alright. So,
Saya ajar sampai soalan 4 je lah. Okey. Lepas tu soalan 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 tu minggu depan. Okey. So, jangan risau. Saya akan ajar slow-slow je. Okey, baik. Ni, okey, ada lagi benda lah ni. Okey, benda alam ni ada lagi. Okey, benda alam ni ada lagi. Nanti awak bagi jawapan awak. Yang ni saya nak tanya awak buat awak punya jawapan pula. Okey. Yang ini B1. Okey, B1 ni dia bagi jawapan terus. Dia bagi awak jawapan. Dia tanya awak tentukan sama ada hujah di atas ialah kuat atau lemah. Dia tanya awak kuat atau lemah je. Awak jawab je kuat atau lemah. Itu je. Jawapan dia kuat atau lemah. Lepas tu, jawapan yang kedua adalah meyakinkan atau tidak meyakinkan. Ada dua je jawapan. Kuat atau lemah ataupun meyakinkan atau tidak meyakinkan. So, jawab antara empat ni sahaja jawapan dia. Okey, baik. First, kita pergi dulu. Kuat ke lemah? Okey, kuat ke lemah. Kita tengok dulu hujah dia. Okey, kalau nak tahu hujah dia kuat ke lemah, kita kena tengok setiap ni betul ke tak. Okey, setiap satu ni betul ke tak. Okey, first kita check dulu. Premis satu, betul ke tak premis satu ni? Okey, 3 ialah faktor bagi 12. Faktor tu maksudnya 12 boleh bahagi dengan 3. Okey, so kita check. Ambil kalkulator. Betul ke 3 tu boleh faktor ialah bagi 12? So 12 bahagi 3 sama dengan 4. Maksudnya betul lah. 12 tu boleh bahagi dengan 3. Jadi yang first ni betul. Okey. Sama juga dengan premis kedua. Premis kedua ni dia tanya 6 ialah faktor bagi 12. Maksudnya 12 ni boleh tak bahagi dengan 6? Okey. Maksudnya boleh lah. So betul juga. Okey. Premis ketiga. 12 ialah faktor bagi 12. Maksudnya 12 boleh bahagi dengan 12 ke? Boleh. 12 boleh bahagi dengan 12. Okey. So betul. Okey, baik. Jadi kita tengok yang last. Okey. Semua faktor bagi 12 boleh dibahagi tepat dengan 3. Betul ke? Betul ke semua? Betul ke semua? Faktor bagi 12 ni kita kena senaraikan. 12 faktornya adalah 12 bahagi 1, 12. Okey. 12 bahagi 2 dapat 6. 12 bahagi dengan 3 dapat 4. So ini adalah faktor bagi 12. Okey. Ini adalah faktor bagi 12. Okey. 12 bahagi 1, 12. 12 bahagi 2, 6. 12 bahagi 3 dapat 4. Ini adalah faktor-faktor bahagi nombor 12. Okey. Baik. Cumanya sekarang ni, dia cakap di sini, adakah semua nombor faktor bagi 12 ni boleh dibahagi dengan 3? Okey, kita cek. Betul ke boleh bahagi dengan 3? Okey. 1 boleh bahagi dengan 3 ke? Tak boleh. 2 boleh bahagi dengan 3 ke? Tak boleh. Okey. So maksudnya tak boleh lah. Ada yang tak boleh kan? Mana boleh bagi 2, bagi 3 ni? Ni tak boleh ni. 3 boleh bahagi dengan 3 boleh. Maksudnya tak semua, betul tak? Yang boleh bahagi dengan 3 adalah nombor 3, 12 dengan 6 sahaja. Nombor 4 tak boleh. So dekat sini bukan semua bukan semua faktor bagi 12 boleh bagi tepat dengan 3. Jadi hujah dekat sini sangat lemah. Okey, hujah dekat sini lemah sebab jawapan dia salah, kesimpulan dia salah. Okey. So jawapan dia dekat sini awak boleh cakap lemah. Okey, lemah. Lemah lah kau, lemah. Lemah maksudnya salah. Okey, lemah. Okey, lemah. Lepas tu bila dia lemah, automatik dia tidak meyakinkan. Okey, bila dia lemah, automatik dia tidak meyakinkan. So jawapan dia lemah, tidak meyakinkan. Sebab benda tu bila awak dah cakap jawapan dia salah, yakin ke jawapan dia? Betul? Tak yakin kan? Confirm lah tidak meyakinkan. So benda ni tidak meyakinkan. So di satu markah, yang ni satu markah. Lemah, tidak meyakinkan.
Okey. Ada pernah satu soalan tu, bila jawapan awak betul, okey, ada orang kata, macam mana kita nak tahu dia ni lemah ke dia kuat? Lemah ni biasanya kita tengok jawapan last. Okey, kita akan bergantung kepada jawapan last. Kalau jawapan last tu salah, automatik dia jadi lemah. Okey, automatik dia jadi tidak meyakinkan. Tapi kadang-kadang kita pernah jumpa satu soalan yang mana soalan tu dia cakap yang bawah tu betul. Bawah tu betul, betul, betul. Tiba-tiba atas sekali tu salah. Ataupun tengah-tengah tu salah. Salah satu lah. Tiba-tiba lah kan, tiba-tiba. Tapi jawapan dia yang last tu betul. Yang atas tu sikit je salah. Jadi jawapan dia akan jadi kuat. Kenapa kuat? Sebab kesimpulan dia betul. Kalau kesimpulan dia betul, hujah dia jadi kuat. Tapi disebabkan ada salah sikit je dekat atas, kita akan cakap tidak meyakinkan. Kuat tetapi tidak meyakinkan. Macam itulah. Okey? So kita akan tengok hujah ni berdasarkan kesimpulan sahaja. Okey? Tapi kalau semua betul, dia jadi kuat dan meyakinkan lah. Itulah cerita dia. Okey? So disebabkan tadi kes kita sekarang ni kesimpulan kita salah, so bila salah automatik lemah. Okey, lemah. Kita suka cakap orang lemah kan? So bila salah lemah lah. Okey, lemah. Okey, alright. So sekarang saya nak awak buat soalan tiga ni dua, buat kesimpulan secara induktif. Apa dia punya formula yang terhasil? Cuba buat dulu. Okey, buat dulu. Ada sesiapa dapat jawapan? Kalau ada, sila tuliskan dekat ruang chat ataupun boleh bercakap. Okey, apa jawapan dia? Dengan 2 darab N kuasa 2 tutup tolak N. Bagus. So, ini dapat satu markah. So, mana lagi satu markah? Okey, bagus. So, ini adalah jawapan yang lengkap lah. Okey, maksudnya awak dah faham. Okey, baik. Alright. Saya straight. Harap semua faham lah. Yang mana yang tak faham, awak boleh tengok recording. Saya nak habiskan soalan yang keempat. Boleh? Boleh eh? Okey, sikit lagi. Okey, baik. Saya nak tanya, Pentagon tu ada berapa bucu? Okey, so siapa yang tak tahu, mari kita belajar. Okey, so kita ada belajar tiga bucu. Tiga bucu adalah segitiga. Ini kita panggil segitiga. Kemudian ini kita panggil segi empat. Kita ada empat bucu. Kemudian kita ada bentuk macam, sorry, bentuk macam ni.
Okey, kita panggil 5 bucu lah. Penta. Pentagon lah. Okey, yang keenam kita panggil dia hexagon. Kenapa hexagon? Kenapa hexagon? Sebab hexa ada bunyi X kat situ. Hexa. So bunyi dia macam 6, 6. Okey, 6, 6. So dia 6 bucu lah. Okey. Heptagon. Ketujuh hepta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Macam itulah. Okey. Ni tujuh. Hepta. Hepsa, hepta. Okey. Triangle. Lepas tu ataupun segitiga, segi empat. Dia bukan segi lima Segi tiga, segi empat, pentagon, hexagon, heptagon. Lepas tu, okey, oktagon. Oktagon ni saya sebut lah. Oktagon, oktagon. Kemudian nonagon. Nona tu yang sembilan lah, nonagon. Lepas tu 10, deka. Deka, desimal. Desimal asalnya desimal. Desimal tu 10. So dia dekagon, 10. Sampai biasanya dalam penangkulan logik ni tanya sampai dekagon je lah. Okey. Jadi awak kena ingat yang ni lah. Alright. So di sini jawapan dia, dia tanya pentagon sekata mempunyai 5 sisi atau okey, atau salah satu tak apa. Salah satu tak apa. So bila atau, okey, 5 sisi ni betul. Sebab dia ada 5 bucu atau 5 sisi. Itu dah betul. Tapi 6 bucu ni salah. Betul tak? Okay, tapi atau ni dia orang yang baik. So atau ni orang baik, dia benar ke palsu? Benar. Okey. So hati-hati. Kalau dia tukar perkataan dan bersifat tamak, jadi dia akan jadi palsu lah. So ingat yang tu. Okey. Soalan B. Soalan B, apa benda ni? Dia tanya satu implikasi yang sesuai. Satu implikasi yang sesuai. Okey. Jika M ialah gandaan 6, maka M ialah gandaan 2. Jika M ialah gandaan 2, maka M ialah gandaan 6. Apa benda pula ni? Okey. So dia ada dua ayat. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey. So, macam mana awak nak combinekan kedua-dua ayat ni menjadi satu ayat? Okey. So, awak tak boleh gunakan jika maka sebab benda ni dah ada jika maka. So, macam mana nak buat? Buat ayat macam ni. Yang ni awak kena salin jawapan saya. Okey. Yang ini awak kena salin jawapan saya. Sebab soalan ni dikira macam soalan yang agak mencabar jugalah. Bagi saya pun mencabar juga. So, awak kena combinekan dua ayat ni menjadikan satu perkataan, satu ayat sahaja. So, di sini awak boleh tulis semua atau sebilangan lah. Okay, semua atau sebilangan. So, kalau saya try lah, cuba dulu. Semua atau sebilangan. Saya guna semua lah. Semua M adalah gandaan 6 dan gandaan 2. Macam itulah. Silap, silap, silap. Semua gandaan 2. Semua gandaan. Semua gandaan 2 adalah. Ah, silap Saya silap buat tadi. Semua gandaan 2 adalah gandaan 6.
Ataupun awak boleh cakap sebilangan. Saya rasa sebilangan lagi sesuai kot. Kalau semua gandaan dua tak semestinya nombor dua tu gandaan enam, betul tak? So macam ni macam salah je. So saya tukarlah sebilangan. Okay, saya ikut yang mana sesuai. Kalau awak rasa bukan semua, maksudnya dia sebilangan. Okay, dia macam soalan dia luar kotak jugalah. Okay, ataupun senang cerita kalau awak perasan, yang ini awak just anggap sahaja soalan ni dia minta awak bentukkan satu ayat yang mana awak kena guna perkataan semua atau sebilangan. Nah, macam itulah. Berdasarkan situasi yang sesuai. So, kalau situasi macam ni, awak nampak benda ni berulang. Ayat dia berulang. Gandaan 6, lepas tu gandaan 2. Lepas tu tiba-tiba gandaan 2, gandaan 6. Jadi, awak cuba combine supaya dia elakkan berulang. Jadi, awak tulis semua kesebilangan gandaan 2 adalah gandaan 6. So, sifir 2 kita ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Betul tak? Tetapi gandaan 6 ni maksudnya sifir 6. Sifir 6 ni adalah 6, 12, 18 dan seterusnya. Jadi tak semua nombor-nombor ni adalah sifir 6. Betul tak? Sebab dalam ni ada nombor 2. 2, 4. 2 dengan 4 ni bukan sifir 6. Okey, bukan sifir 6. Bila bukan sifir 6, maka dia adalah sebilangan je. Sebilangan tu maksudnya nombor 6 je yang sifir 6. Betul tak? Nombor apa lagi? Nombor 12. Nombor 12 sahaja yang sifir 6. Itu maksudnya sebilangan. Segelintir sahaja. Jadi awak pilihlah ayat yang sesuai. Semua ke sebilangan. Okey? So dia benda ni dia macam agak mencabar jugalah soalan ni. Okey, jadi dia dah jadi satu implikasi. Ini awak salin je lah. Okey. Um, Sebabkan masa pun ada dekat 10.30. Okey, baik. Ni last. Okey, last tentukan hujah di bawah sa dan munasabah. Okey, yang ini pula soalan ni awak kena faham konsep dia sama macam tadilah. Yang saya ajar tadi kita ada belajar tiga bentuk sahaja. Tiga bentuk sahaja. Saya ulang balik tiga bentuk sahaja. Mana tadi yang ni? Okey. Ini bentuk ini sahaja yang diterima. Selain daripada bentuk ni awak kena reject. Okey, awak suka reject orang kan? So reject bentuk selain daripada bentuk ini. Okey. So awak suka bentuk satu dengan bentuk dua. Okay, ingat ni, bentuk satu, bentuk dua. Jika P, maka Q. Okay, bawah dia P, kemudian kesimpulan dia Q. Ataupun bawah dia bukan Q, kesimpulan dia bukan P. Okay, ini saja bentuk yang diterima halal. Okay, baik. Dan di sini, di soalan akhir ni, awak tengok betul-betul siapa P, siapa Q. Okay, nah, soalan ni sama je macam tadi. Okay, baik. Dua ialah faktor bagi empat. Ini adalah P. Empat boleh dibahagi tepat dengan dua. Ini adalah Q. Buat macam tadi. So, awak baca di sini. Premis dua ni, dia ambil P ke dia ambil Q? Okey. Premis dua ni, dia ambil Q, betul tak? Sebab dia tiru ayat ni. Dia ambil Q. Okey. Kesimpulan ni dia ambil P. Okey. Kesimpulan ni dia ambil ayat P.
Tapi adakah dia sah? Halal ke? Okey, maksudnya sah ke? So kita tengok balik bentuk yang sebenar-benarnya sah. Okey, ha ni. Kalau dia ambil Q, dia kena buat apa? Dia kena tukar perkataan tu jadi bukan. Okey, dia kena tukar jadi bukan Q. Sebab dia ambil Q dulu. So dia kena menafikan Q tersebut. Tapi soalan tadi ni, dia tak buat apa-apa pun dekat Q. Okey, dekat sini, dia tak ubah pun ayat boleh ni jadi tidak boleh. Sepatutnya jawapan dia jadi tidak boleh, betul tak? Sebab dia dah ambil Q dulu. Kalau dia ambil Q dulu, maka dia akan jadi jawapan tu penafian lah. Empat tidak boleh dibagi tempat dengan Q. Sepatutnya macam tu, sepatutnya. Tapi disebabkan dia tak ikut peraturan, okey, disebabkan dia tidak ikut peraturan, maka tidak sah. Okey, tak sah, kena reject, auto reject. Sebab dia tak ikut peraturan. Okey, peraturan dia mestilah kamu kena letakkan perkataan bukan Q, bukan P. Ini syarat bentuk dua yang sepatutnya dia patuhi. Tapi dia tak patuhi kan? So, ha, dia kat sini, dia salin bulat-bulat, maka dia salah lah. Ha, Dia akan jadi sah kalau awak ambil P dulu, baru awak ambil Q. Contohnya, jawapan dia sepatutnya 2 ialah faktor bagi 4. Okey, yang bawah ni adalah sepatutnya jawapan dia 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. So kalau kat sini awak perasan dia ambil, kalau saya letak sini P, saya letak sini Q, okey, yang ini baru sah sebab dia dah ikut peraturan. Okey. Kat sini baru sah. Tapi kalau macam tadi, yang ini dia ambil Q dulu, baru dia ambil P, tapi dia tak nak ikut peraturan, dia tak nak letak penafian. So bila dia tak letak penafian, maka dia tidak sah. Okey, dia tidak sah. Okey. Bila dia tidak sah, automatically dia tak munasabah. Okay, automatically dia tidak munasabah. Dia sama konsep je macam tadi. Kalau tak yakin, kalau dia lemah, maka dia tidak meyakinkan. Sama lah macam ni. Kalau dia tak sah, maka dia tidak munasabah. Okay, itu sahaja. Okay, tapi soalan ni, dia minta sekiranya tidak munasabah, berikan justifikasi anda. Berikan sebab. Kenapa dia tak munasabah? Sebab macam tadi lah yang saya cerita tadi tu kan. Macam saya cerita tadi, kenapa dia tidak sah? Kerana, awak tambahlah kerana premis dua dan kesimpulan tidak mengikut. Tidak mengikut. Bukan orang cakap tidak mengikut peraturan. Awak tukarlah sikit ayat dia. Tidak mengikut bentuk. Okey, bentuk yang sah. Yelah, bentuk yang sah lah yang kita tunjuk tadi tu lah yang dalam nota tu kan. Hmm. Kerana premis dua dan kesimpulan tidak mematuhi pun boleh. Okey, tidak mematuhi bentuk yang sah. Tidak mematuhi bentuk yang sah. So dapat lagi dua markah. Kejap Kejap. Markah dia dekat sini dia bagi 4 sahaja. So 4 markah tu di sini satu, di sini satu, kemudian yang ini satu, yang ini satu. Okey, so ada 4 markah. Okey, boleh.
Boleh eh? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada eh? Okey. Kalau tak ada, saya nak awak cuba dulu buat soalan yang seterusnya, soalan 5, um, soalan 6, 7, 8 dan 9. Habiskan soalan ni dan kita bincang minggu depan. Boleh? Boleh eh? Okey. Kalau macam tu, kita tamatkan dululah kelas malam ni dengan bacaan tasbih Farah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bagi sesiapa pelajar yang tertinggal kelas, boleh rujuk YouTube yang diberikan link tu awak tekan nanti dia akan keluar playlist semua rakaman video tersebut. Okey, itu saja. Alright. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama. Bata, bata, bata. Bapak.